Jadi sekarang cikgu akan sambung soalan 4. Okey, soalan yang keempat ni dia suruh buat garisan dua bahagi yang sama serenjang. Okey, lukis garisan CD yang membahagi serenjang AB. Maksudnya, bahagi dua garisan AB ni, buat garisan serenjang di tengah-tengah. Okey, cara dia sama macam soalan 1, soalan 2 tadi. Cuma dia beza sikitnya, kita guna titik A dengan titik B. Dia tak ada bagi titik lain. Titik A dengan titik B sahaja. Jadi, kita pun buat. Kita kena cari titik CD. Okey, titik C dekat atas, titik D di bawah. Ataupun titik C di bawah, titik D di atas. Sama sahaja. Untuk yang soalan 4 ni, masih lagi cikgu guna jangka lukis. Okey, kena ada jangka lukis ni. Cikgu buat. Okey, cikgu buat lengkung. Okey, cikgu buat lengkung atas dengan bawah. Cara dia macam ni. Okey, cikgu buka jangka lukis ni ikut pandai besar mana pun. Okey, besar ni cikgu buat. Cikgu pun tanda lengkung atas 1, bawah 1 daripada titik B. Okey, cikgu angkat jangka lukis. Cikgu letak di titik A pula. Bukaan yang sama. Okey, bukaan yang sama. Cikgu pun buat lengkung di atas 1, di bawah 1. Okey, dia akan bersilang dua-dua ni. Okey, daripada B dengan daripada A, dia akan bersilang. Bila dia dah bersilang macam ni, kita dapat titik. Sini, titik C ya, cikgu namakan sebagai C. Yang ini titik D. Jadi dapat dah lah titik C dengan D. Kita pun buat garisan serenjang. Okey, buat garisan CD. Daripada C ke D. Cikgu gelapkan jawapan. Okey, garisan ni cikgu gelapkan. Okey, dapatlah jawapan. CD serenjang dengan AB. Okey, jadi garisan yang sebelah kiri ni dengan sebelah kanan ni sama panjang. Okey, siap jawapan soalan 4. Sekarang cikgu akan sambung soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima ni dia nak kita bahagikan garisan tersebut kepada beberapa bahagian yang sama. Maksudnya, kalau kita bagi garisan AB ni kepada 3 bahagian, setiap bahagian tu sama panjang. Yang soalan kelima ni, dia suruh bahagikan garisan kepada 5 bahagian yang sama. Jadi, garisan AB ni kita akan bahagikan kepada 5 bahagian. Setiap bahagian tersebut adalah sama panjang. Faham ya? Sekarang ni, langkah yang pertama, cikgu akan buat satu garis lurus. Sama ada daripada A ataupun daripada B. Okey, dalam buku teks dia tunjuk contoh daripada A. Cikgu akan buat daripada B. Garisan ni tak kisah panjang mana, dan dia punya bukaan ni, sudut dia ni tak kisah besar mana, lebar mana awak nak buat. Okay, agak-agak je. Okay, jadi sekarang ni kita pun nak bahagikan garisan yang baru saja kita lukis ni, garisan condong yang kita buat ni, kita bahagikan kepada 5 bahagian yang sama panjang. Kita nak buat macam mana? Kita nak buat 1 cm, 1 cm,
pun boleh, 1,5 cm, 1,5 cm pun boleh, ataupun nak buat 2 cm, 2 cm, 2 cm pun boleh. Okey, macam cikgu buat 1,5. Muat tak kalau buat 1,5? Okey, start daripada bawah. 1. Yang kedua. Yang ketiga. Keempat. Dan yang kelima. Last. Okey, kita dah dapat dah 5 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau dia nak 5, kalau dia nak 7, buat 7. Kalau dia nak 9, buat 9. Okey, ini contoh. Okey, bila dah dapat macam ni, cikgu pun ambil yang kelima, yang ujung sekali. Yang ujung sekali kat sini 5. Buat satu garis lurus ke A. Macam tu. Okey, garis lurus daripada 5 ke A. Lepas tu, daripada titik 4, 3, 2 dan 1, buat garis yang sama macam 5 ke A. Serenjang. Garis yang sama. Cara dia, kita kena guna ni. Okey, kita kena guna sesiku set. Okey, saya guna bahagian ni. Bahagian ni pun boleh. Yang ni pun boleh. Yang ni pun boleh, ikut pandai. Okey, mana-mana. Sama saja. Jadi cikgu guna bahagian ni. Okey, cikgu letak sesiku set ni kat sini. Okey, biar dia sama antara 5 ke A. Siku set yang kedua pula, cikgu letak macam ni. Macam ni boleh. Ataupun macam ni pun boleh. Okey. Siku set yang kedua ni tak gerak. Jadi kita tekan dia. Jangan gerak. Kita tekan dia. Tak bagi dia bergerak. Yang bergerak, siku set yang pertama tadi. Yang dekat 5A ni. Kita pun gerak ke bawah. Pergi dekat 4. Ni 4. Kita pun letak dia dekat 4. Okey, kita pun garis daripada 4 ke bawah. Okey, nampak? Okey, yang bergerak hak ni je. Yang ni jangan bergerak. Okey, jadi kita turun lagi. Pergi dekat 3. Kita pun garis. Turun lagi. Kita pergi ke titik 2. Garis. Dan last sekali, titik 1. Okay. Bila dah siap semua ni, barulah kita angkat set square awak ni. Jadi kita dah dapat dah 5A, 4, 3, 2, 1. Bila dah siap macam ni, kita pun tanda. Kejap. Okey, cikgu tanda macam ni. Satu. Dua. Tiga dan yang keempat. Jadi, siap dah lah. Awak dah bahagikan garisan A, B kepada 5 bahagian yang sama. Ini satu bahagian, bahagian kedua, bahagian yang ketiga, bahagian yang keempat, dan bahagian yang kelima. Setiap bahagian ni sama panjang. Okey. Harap semua faham. Kalau tak ada masalah. Kalau ada masalah nanti tanya cikgu. Okey, seterusnya soalan yang ke-6. Bahagi garisan mengikut nisbah.
Okey, cara dia sama macam soalan 5. Cuma bezanya kita kena ikut nisbah yang dia bagi. Nisbah yang dia bagi dekat sini adalah 3 nisbah 4. 3 nisbah 4 maksudnya sebelah kiri 3, sebelah kanan 4. Jadi garisan sebelah kiri nisbah 3, garisan yang sebelah kanan ni nisbah 4. Jadi yang sebelah kanan ni panjang sikit daripada yang sebelah kiri. Sebab yang sebelah kanan ni 4, yang sebelah kiri ni 3. Cara dia adalah kita buat macam ni juga. Buat garisan bahagi macam ni, garisan condong ni. Okey, kita buat kat sini. Jadi dalam dalam apa kata ni, dalam buku teks dia bagi contoh, dia buat garisan condong daripada A. Cikgu akan buat daripada B. Okey, daripada B. Okey. Ni garisan condong cikgu buat daripada B. Lepas tu, kita bahagikan garisan condong ni. Kalau macam soalan 5 tadi, bahagi kepada 5. Sebab dia nak 5. Kalau soalan 6 ni, berapa bahagian awak nak bahagi ni? Okey, kita tengok pada nisbah. Dia ada nisbah 3 dengan 4. Jadi, awak campur. Tambah. 3 ni tambah 4. Berapa awak dapat? 7 kan? Jadi maknanya awak kena bahagikan garisan condong ni kepada 7 bahagian. Okey. Yang tadi cikgu guna jangka lukis. Yang ini cikgu tunjuk macam mana nak guna pembaris. Bahagikan kepada 7 bahagian. Cikgu akan buat 1 cm, 1 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kena buat betul ni. Kalau tak tepat, tak betul lah jawapan awak. Okey, jadi sini cikgu dapat dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jadi bila dah dapat macam ni, kita pun buat. Kita ambil, kita start daripada B ni sebelah kiri. Maksud salah ya, sebelah kanan. Jadi B ni sebelah kanan 4. Jadi kita cari 4. 1, 2, 3, 4. Salah. Oh, maaf, salah. Sebelum tu, kita buat garisan daripada 7 ke A. Okey, garisan 7 ke A. Okey, cikgu tertinggal yang ni. Jadi bila dah dapat 7 ke A, sama macam ni, 5 ke A, hujung pergi ke hujung. Jadi yang ni hujung dia 7 pergi ke hujung A. Okey, bila dah buat macam ni, barulah kita buat yang tadi, kita ambil 4 dulu. Kenapa ambil 4 dulu? Sebab cikgu buat sebelah B. Kalau buat sebelah A, cari 3. Okey, faham Jadi cikgu buat sebelah B, garisan condong ni cikgu buat sebelah B. Jadi cikgu pun buat yang kanan dulu. Okey, sebab B sebelah kanan. Jadi sebelah kanan dia nak 4. Awak bilang lah, cari 4. 1, 2, 3, 4. 4 kat sini. Jadi 4 ni buat garisan selari dengan 7A. Buat garisan yang selari dengan 7A. Macam ni lah, macam awak buat yang soalan 5 tadi. Jadi cara dia guna set square. Yang ni cikgu nak letak macam mana? Cikgu letak macam ni. Okey. Cikgu letak set square pertama 7A. Okey. A ke 7. Sama dengan A ke 7.
Set skor yang kedua cikgu letak bawah ni sebagai tapak. Okey, sebagai tapak Jadi tapak tak bergerak. Yang ini bergerak. Cikgu pun gerak pergi ke 4. Mana 4 tadi? Sini 4. Ni 4 Cikgu gerak pergi ke 4. Cikgu pun buat satu garisan. Okey. Dapat macam ni. Jadi sini 4 bahagian, sini 3 bahagian. Dia nak 3, 4 kan? Jadi dapat 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Sini awak pun tanda. Okey. Tanda dekat bawah ni. Okey, tanda macam tu. Jadi, ni jawapan. Okey. Sini 3. Sini 4. 3 nisbah 4. Okey? Siap. Soalan yang ke-6. Okey. Jadi awak cuba jawab dulu. Okey, insya-Allah kita akan sambung pula soalan yang ke-7. Ada apa-apa masalah? Boleh tanya cikgu.